Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha'. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasta'mil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik wa tahhir quluban an ghairik. Allahumma iftah 'alaina fathan qariba fi 'ulumil aqliyati wan naqliyah bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta 7 petala langit dan 7 petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin musliman yang dirahmati Allah, kita bersyukur padanya. Dengan nikmat limpahan anugerahnya kita dikurniakan nafas, dikurniakan nyawa untuk terus menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada sekalian para nabi, beriman kepada sekalian kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada sekalian malaikat-malaikat Allah. Dan kita syukur Allah Ta'ala masih memberikan kita peluang dan ruang untuk mengumpul bekalan untuk menuju hari selepas kematian, yang mana hari selepas kematian adalah suatu kehidupan yang tidak akan ada lagi kematian setelahnya. Maut hanya datang sekali, iaitu hanya di dunia ini, dan itu pun adalah untuk memindahkan seorang manusia itu daripada alam dunia ke alam yang lain yang dipanggil sebagai alam barzakh. Ini bermakna kematian bukanlah full stop, bukanlah titik noktah kepada seluruh perjalanan hidup sebagai seorang manusia. Dunia ini hanyalah sebagai salah satu fasa yang kita lalui, suatu jambatan yang kita lintas untuk menuju ke alam yang berikutnya, iaitu alam akhirat. Alam di sanalah alam yang sebenar-benar kehidupan, kerana suatu alam yang mana tidak ada lagi kematian di dalamnya, yang mana manusia hidup selama-lamanya, kekal abadi. Di situlah kehidupan dan hayat yang hakiki, kehidupan yang sebenar. Adapun di dunia ini, kehidupan yang berakhir dengan kematian, maka kehidupan itu selayaknya dipanggil sebagai kehidupan yang penuh dengan fata morgana, penuh dengan kepura-puraan, kehidupan yang merupakan bayangan, kehidupan yang lebih bersifat ilusi, bukan hakiki. Kerana kehidupan itu berakhir dengan kematian. Tapi apabila kita berpindah ke alam barzakh, bermulanya kehidupan di situ, manusia tidak akan lagi mati, tidak akan lagi merasai kematian. Manusia hanya akan
berpindah daripada alam barzakh ke alam mahsyar, alam kebangkitan. Di alam kebangkitan, manusia akan ditentukan untuk masuk ke syurga ataupun neraka. Maka semuanya adalah kekal abadi. Manusia tidak akan lagi mati. Seorang yang masuk ke dalam syurga, dia berseronok, dia berlazatan selama-lamanya. Seorang yang tidak beriman, apabila dicampakkan ke dalam api neraka, maka mereka kekal di dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan mati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kita taufik dan hidayah untuk mengisi saki-baki daripada umur kita ini dengan ketaatan, kehampiran, kedekatan dan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda bunda muslimin musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita mendalami ayat-ayat Al-Quran dan kita mendalami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh alam ini adalah kerana kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana jika kalau bukan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam ini tidak diciptakan, saya dan tuan-tuan tidak diciptakan, langit dan bumi tidak tercipta, syurga dan neraka tidak tercipta, Nabi Adam dan Siti Hawa tidak tercipta. Seluruh penciptaan alam ini adalah menjurus kepada penciptaan makhluk yang termulia di sisi Allah, yang tercinta di sisi Allah, yang terkasih di sisi Allah, yang tertinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan yang kita dapat ambil daripada pembacaan dan pemerhatian yang teliti dan mendalam terhadap nas-nas agama, iaitu Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga daripada petanda-petanda yang lain di dalam agama, menunjukkan bahawa alam ini adalah lambang percintaan antara Allah dan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam ini adalah penceritaan percintaan antara Allah dan Habibullah, kekasih Allah yang paling dicintainya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watak yang paling utama pada alam ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah sayyidul wujud. Baginda adalah penghulu kepada sekalian wujud. Baginda adalah sayyidul anam, penghulu kepada sekalian makhluk. Baginda adalah sayyidul kaunain. Baginda adalah penghulu kepada segenap alam, sayyidul alamin. Baginda adalah penghulu semesta alam. Baginda adalah sayyidul mursalin, penghulu sekalian rasul, imamul anbiya, imam kepada seluruh nabi-nabi. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Makna rahmat, cinta, kecintaan sekalian alam. Makna rahmat, kasih sayang semesta alam. Dan semuanya itu Allah Ta'ala tuangkan dan penuhi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dapat juga mengetahui bahawa kita semua, termasuk seluruh yang berada di alam ini, adalah menumpang rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menumpang kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menumpang sayang dan kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud menumpang? Maksudnya kita ini adalah tempias dan juga kesan daripada percintaan Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nama gelaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Ummi. Al-Ummi.
Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi. Ya, ini juga disebut dan dibaca ketika doa kunut. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ya. Al-Ummi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai beberapa makna. Yang pertama, seperti mana yang diketahui umum, bahawa Al-Ummi bermaksud orang yang tidak membaca dan tidak menulis. Tetapi menurut ulama, yang setepatnya adalah seorang yang mendapat ilmu tanpa perantaraan membaca dan menulis. Definisi yang tepat kepada Al-Ummi secara zahir dan orang yang mendapat ilmu direct daripada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang mendapat ilmu tanpa perantaraan membaca dan menulis. Seluruh ajaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita ini, Rasulullah tak menimbanya di mana-mana akademik, di mana-mana college, di mana-mana university, di mana daripada majlis-majlis ilmu yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada mana-mana ahli kitab. Kita mengetahui bahawa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di Mekah itu sudah ada ahli kitab yang tinggal di situ. Hanya saja kebanyakan ahli kitab mereka bertempat di Madinah ataupun nama lamanya Yathrib, kerana mereka mendapati dalam kitab-kitab lama bahawa di kawasan ini akan dibangkitkan Nabi akhir zaman. Jadi ahli kitab ini yang daripada kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka berharap bahawa Nabi akhir zaman itu adalah keluar daripada zuriat keturunan mereka ataupun daripada keluarga mereka, daripada keluarga Yahudi, Bani Israel. Sebab itu mereka berpindah daripada Mesir. Kita tahu bahawa Mesir adalah tempat tinggal Bani Israel. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf AS membawa seluruh adik-beradiknya untuk tinggal di Mesir. Seluruh adik-beradik Nabi Yusuf itu semuanya adalah ancestors kepada seluruh keluarga Bani Israel. Semua sekali ada 12 adik-beradik. Sebab tu Bani Israel terkenal dengan 12 jurai keturunan. Levi, Yahuda, Joseph. Ini semua ada 12 keturunan. Ini semua adik-beradik Nabi Yusuf, keturunan Israel. Israel nama lain bagi Nabi Yaqub, ya. Nabi Yaqub mempunyai dua nama yang utama. Satu, Nabi Yaqub, beliau juga dikenali sebagai Nabi Israel. Nabi Israel. Jadi seluruh keturunan beliau dipanggil Bani Israel. Keturunan beliau dipanggil Bani Israel, keturunan Israel. Jadi keturunan Nabi Yaqub, ya. Mereka mendapati dalam kitab-kitab suci mereka mempunyai description yang terperinci berkenaan dengan munculnya Nabi akhir zaman, sifat-sifatnya, ciri-cirinya dan kriterianya, serta tempat dibangkitkan baginda, iaitu di semenanjung tanah Arab itu, di Mekah dan Madinah. Keadaan yang mereka dapati di situ itulah seperti mana yang diceritakan dalam kitab suci yang terdahulu. Oleh kerana itu ahli kitab berbondong-bondong meninggalkan Mesir untuk tinggal di kawasan Hijaz. Nama sebenar Saudi yang kita panggil Arab Saudi ini asalnya Hijaz. Selama ribu tahun sejak zaman dahulu kala, sebelum zaman Rasulullah SAW, dah dipanggil Hijaz. Tapi suatu yang ajaib berlaku lebih kurang 100 tahun yang lalu. Ada suatu kerajaan yang berasal daripada Arab Badui, ya. Mereka adalah daripada Arab Badui. Mereka mula memegang tampuk pemerintahan Hijaz dan mereka menukarkan nama Hijaz tersebut dengan nama keluarga mereka. Keluarga mereka nama Saud.
As-Sa'ud. Asal pemerintah awal yang mula merampas, kita terpaksa kata merampas kerana kalau kita baca sejarah kita tahu bagaimana kota Mekah dan Madinah itu dirampas oleh keluarga Sa'ud ini yang datang daripada Najd. Najd sekarang ni kawasan Riyadh, kawasan konsert yang berlaku sekarang, itu Najd. Itu tempat asal pemerintah Sa'ud. Mereka merampas daripada siapa? Mereka merampas daripada syarif keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di bawah naungan kerajaan Turki Uthmaniyah pada ketika itu. Maka para syarif ini, yakni para ahlul bait, para keturunan Rasulullah SAW, mereka sejak zaman berzaman ditugaskan untuk memerintah haramain, iaitu Mekah dan Madinah. Dan subhanallah, datangnya kerajaan Sa'ud ini, mereka merampas dan melakukan pembunuhan yang besar terhadap para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita kenal di alam Melayu kita ini, ada seorang ulama bernama Tok Kupaluh, seorang ulama lagikan wali Allah Subhanahu wa ta'ala di Terengganu, hidup lebih kurang 100 tahun yang lalu. Seorang ulama besar keturunan Rasulullah Al-Aidarus. Beliau daripada keturunan Al-Aidarus, daripada Tarim Hadramaut. Tok Kupaluh, beliau belajar di Mekah bersama dengan seorang ulama bernama Syekh Zawawi. Syekh Zawawi ini disembelih oleh keluarga Sa'ud. Kerana untuk keluarga Sa'ud bertapak di bumi Mekah itu, mereka kena bunuh ulama-ulama yang menjadi ikutan manusia. Jadi ramailah ulama-ulama mula meninggalkan Mekah dan Madinah pada ketika itu kerana berlakunya kekejaman. Sehinggalah tampuk pemerintahan bertukar dengan rampasan kuasa tersebut, pindahlah pentadbiran ke tangan keluarga Sa'ud. Dan hari ini kita lihat bagaimana keluarga Sa'ud yang memerintah Hijaz, nama asal Hijaz yang tidak pernah berlaku dalam sejarah, bertukar kepada nama sebuah keluarga, iaitu Saudi. Dipanggil sebagai Hijaz sebagai Arab Saudi. Ini suatu perkara yang pelik yang tidak pernah berlaku. Walhasil, orang Bani Israel mula bertempat di Hijaz. Ada pengkaji sejarah daripada Mesir, seorang doktor, beberapa puluh tahun yang lalu. Beliau telah membuat kajian terhadap kerajaan Sa'ud ini, daripada mana susu galur keluarga mereka. Menurut beliau, susu galur keluarga Sa'ud ini, walaupun mereka berasal daripada Najd, iaitu sekarang ni dah Riyadh, kawasan konsert sekarang ni, kawasan konsert Salman Khan, konsert lain-lain artis sekarang ni semua berada di Riyadh. Tak jauh, hanya beberapa ratus kilometer sahaja daripada kota suci Mekah dan kota suci Madinah. Maka beliau telah membuat kajian susu galur kerajaan Sa'ud ini adalah pergi kepada Bani Israel yang dulu berpindah daripada Mesir, dan ada yang bertempat di Mekah, ada yang bertempat di Madinah, ada sebahagian bertempat di Najd ataupun sekarang ni Riyadh, nama yang terkenal sekarang ni dipanggil Riyadh. Biasanya di antara kita jarang pergi Riyadh ni. Kalau kita pergi umrah ni, kita tak pergilah Riyadh, melainkan kalau kita ada urusan kerja ke, sebab pemerintahan istana banyak bertempat di sana, tempat asal usul mereka. Biasa kalau kita pergi pun jauh-jauh, kita pergi Taif, ziarah ke kota Taif dan sebagainya. Walhasil, wallahualam, setakat ni mereka pun tidak membangkang tentang susu galur tersebut. Kerana susu galur tersebut, sebab biasanya keturunan raja-raja ni memang dijaga silsilah ni, memang dijaga. Hatta raja-raja di alam Melayu kita ni dijaga. Kita boleh tahu bin sampai ke Parameswara,
bin sampai ke demang lebar daun, ya. Tu. Walhasil Bani Israel mula bertempat di Hijaz, ya. Saya nak cerita apa tadi? Ummi tadi. Jadi Rasulullah SAW dalam keadaan mereka mempunyai kitab-kitab yang mereka bawa di tempat-tempat perkampungan mereka. Orang-orang Yahudi ini mereka buka pembacaan kitab suci, ya. Jadi siapa yang daripada luar untuk nak menuntut ilmu, maka boleh menuntut ilmu. Kita tahu salah seorang sahabat Nabi yang memang cari sebelum masuk Islam, beliau sempat belajar daripada pendeta-pendeta Yahudi, rahib-rahib. Berpuluh-puluh tahun Salman Al-Farisi sebelum jumpa Islam, beliau dah membaca kitab suci yang terdahulu sampai khatam, belajar daripada awal sampai akhir kitab Taurat dan Injil bersama dengan Zabur. Cari pendeta Yahudi, cari pendeta Nasrani, kemudian barulah beliau berjumpa dengan Islam. Dan beliau pun berjumpa dengan Islam. Kita tahu hadisnya, Sayyidina Salman Al-Farisi yang berasal daripada Faris, iaitu kawasan dekat Parsi, di Parsi. Beliau nampak tanda-tanda Nabi yang ada pada Rasulullah SAW itu tertera pada diri baginda, yang mana inilah apa yang beliau belajar ketika dalam kitab-kitab suci yang terdahulu, ya. Dan sebahagian besar Bani Israel juga bertempat di Yaman, Yaman juga tempat pusat ilmu Bani Israel. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah belajar ilmu daripada mereka. Baginda tidak pernah belajar daripada mana-mana guru di dunia ini. Tak pernah masuk halaqah-halaqah ilmu. Tak pernah duduk dalam majlis-majlis ilmu. Tak pernah masuk dalam perkumpulan-perkumpulan yang bermuzakarah, membincangkan tentang ilmu pengetahuan. Dan begitu demikian bagaimana Allah Ta'ala aturkan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, yang baginda tidak dihalakan oleh Allah Subhanahu Taala untuk menuntut ilmu daripada mana-mana majlis, daripada mana-mana tempat pengajian, daripada mana-mana halaqah. Kerana Allah Ta'ala ingin tunjukkan bahawa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah didapati tanpa perantaraan membaca, tanpa perantaraan menulis, tanpa perantaraan menimba dan juga menuntut ilmu daripada manusia lain di dunia ini. Allah Subhanahu Taala menghantar Jibril alaihi salam untuk membacakan kepadanya wahyu dan membawa wahyu. Sebenarnya menurut guru saya, Jibril alaihissalam juga sebenarnya bukanlah guru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada siapa yang boleh menjadi guru kepada sebaik-baik manusia, setinggi-tinggi darjat kejadian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada siapa yang menjadi guru. Guru hakiki Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala. Jibril alaihissalam disebutkan bahawa beliau adalah pengiring wahyu yang Allah Subhanahu wa taala letakkan wahyu itu di dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah sesuatu yang sangat hebat. Tidak ada makhluk yang lain yang sanggup menanggung Al-Quran melainkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerimanya. Al-Quran ini jika diletakkan di atas gunung sekalipun, gunung akan hancur. Ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amsal. Gunung tak sanggup menanggung Quran. Maka tugas dan fungsi penting Jibril alaihi salam adalah untuk mengiringi wahyu tatkala Allah SWT menurunkan wahyu di dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan guru kepada Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah lah yang selebih layak guru kepada Jibril alaihi salam. Jadi dalam konteks ini, apabila kata Jibril alaihi salam membawa wahyu kepada Rasulullah, dia lebih kepada mengiringi wahyu ketika datang kepada Rasulullah sebagai kemuliaan. Wahyu itu semua message
Tuhan. Beliau mengiringi mesej bagi jadi Jibril alaihissalam akan mendampingi Rasulullah ketika proses wahyu itu. Allah Subhanahu wa taala pancarkan dan curahkan dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam ayat Quran mengatakan wa nazzala ala qalbik. Ayat wahyu Allah ni diturunkan ke dalam qalbumu. Wa nazzala ala qalbika litakuna. Dijadikan wahyu itu Allah kata aku yang pancarkan dan turunkan dalam jiwa kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ketika proses wahyu itu diterima oleh Rasulullah, Jibril alaihissalam akan berada di sisinya, akan berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini pure. Sebab itu kita berbangga dengan makna al-ummi. Al-ummi. Kalau kita hanya memahami sekadar terjemahan illiterate, maka kita akan mendapat sesuatu yang tidak tepat ataupun sesuatu yang tidak dapat menggambarkan makna yang hakiki bagi kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan sekadar illiterate. Dan kalau saya terjemah pun al-ummi ini kepada bahasa Melayu, saya tak akan terjemah kepada buta huruf. Saya tidak akan terjemahkan kepada buta huruf ataupun illiterate. Walaupun secara zahir perkataan itu boleh untuk memaknai al-ummi, tapi apabila al-ummi itu dijadikan sebagai gelaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka al-ummi di situ tidak sama seperti orang biasa yang ummi. Kerana orang biasa yang tak pandai baca, tak pandai menulis, juga dipanggil ummi, orang yang ummi. Sebab tu dalam Quran ada sebut huwallazi ba'atsa fil ummiyin, dibangkitkan daripada kalangan orang-orang yang buta huruf, seorang nabi. Sebab zaman Rasulullah SAW itu pun memang ramai kalangan bangsa Arab jahiliah itu yang tidak membaca, tidak menulis. Ya, termasuk Rasulullah SAW tidak membaca dan tidak menulis. Tetapi apabila al-ummi itu ditekapkan pada Rasulullah, dipakaikan gelaran itu buat Rasulullah SAW, kita kena mengetahui bahawa gelaran itu sekarang sudah menjadi gelaran yang berisi kemuliaan dan ketinggian darjat Rasulullah SAW, yang mana dengan ajaran Al-Quran dan hadis yang begitu hebat sekali kandungan ilmunya, segalanya didapati oleh Rasulullah tanpa belajar daripada mana-mana. Dan ini termaktub dalam sirah, dan kita pegang perkara ini. Semua orang yang mengkaji sirah Nabi SAW pasti akan mendapat tahu Rasulullah tak pernah belajar daripada sesiapa. Bagi dia tak belajar daripada sesiapa, hatta daripada ibu bapanya sendiri pun Allah Subhanahu Wa Taala tarik awal, supaya umat ini mengetahui bahawa Nabi SAW pun bukan mendapat didikan daripada ibu bapanya. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, kata Rasulullah. Dan sebuah riwayat disebutkan bahawa baginda bersabda, aku ini dididik oleh Allah Ta'ala sendiri dengan didikan yang paling elok. Rasulullah tak sempat berjumpa dengan ayahanda beliau, sebab sebelum kelahiran beliau, ayahanda beliau sudah pun meninggal dunia. Ayahanda beliau meninggal di Madinah, kerana keluarga Rasulullah ini, belah nenek beliau adalah berasal daripada Madinah, daripada Bani Najjar. Itu tanah yang dibina di atasnya Masjid Nabawi itu tanahnya Bani Najjar. Ya. Ini sebelah nenek Rasulullah SAW bernama Fatimah. Fatimah ini bernikah dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib atuk Rasulullah SAW. Fatimah pun Quraisy juga, tapi Quraisy yang daripada Bani Najjar, daripada Yathrib, ataupun nama barunya kemudian Madinah Al-Munawwar. Kemudian Rasulullah SAW dilahirkan
Siti Aminah melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan anak ini anak yang yatim. Anak yatim. Dan ketika baginda SAW berumur 4 hari, Siti Aminah menyerahkan anak ini untuk disusukan oleh ibu susuannya bernama Halimah As-Sa'diyah. Beruntungnya wanita bernama Halimah As-Sa'diyah ini. Susunya digunakan untuk pembesaran seorang penghulu kepada alam ini. Susunya digunakan untuk pembesaran. Allah Ta'ala pilih susu Halimah Sa'diyah untuk pembesaran seorang kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, penghulu kepada seluruh Nabi, seal of prophethood, penutup dan pelengkap kepada seluruh kenabian perutusan Allah SWT ke alam ini. Allah. Halimah Sa'diyah. Ya, akhirnya Halimah Sa'diyah beriman dengan Nabi SAW ketika Rasulullah SAW dilantik menjadi Nabi. Ketika itu Rasulullah sudah pun berada di Madinah. Halimah Sa'diyah datang bersama keluarganya. Dan Halimah menyatakan keimanannya kepada Rasulullah SAW. 4 tahun lebih bersama dengan Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah adalah orang Arab Badui. Orang Arab Badui. Di antara tujuan utamanya Nabi SAW dihantar ke kawasan Arab Badui dalam usia yang kecil. Beliau tak tinggal dengan ibunya. Beliau dibawa ke kampung pedalaman, dan itulah adat kebiasaan orang Arab kota pada ketika itu. Mereka tidak membesarkan anak mereka di dalam kawasan kota disebabkan beberapa hal. Yang pertama sekali, bahasa di dalam kota sudah banyak rojak. Sebab orang dalam kota ni banyak datang daripada pelbagai tempat. Bahasa dah tak berapa nak pure. Bahasa Arab tu dah tak berapa nak fasih. Sebab orang Habsyah pun duduk kawasan kota, orang Parsi pun duduk. Jadi yang bukan asal bahasa Arab mula duduk. Jadi bahasa dah tak berapa pure lah di dalam kawasan kota. Yang kedua, dalam kawasan kota ini keadaan udara adalah lebih kotor. Keadaan udara sebab manusia hidup sempit ya. Zaman dahulu kalau kita pernah hidup dalam kota, kita akan tahu hidup semua congested, dalam keadaan congested. Sebab semua nak kena bina rumah dalam arsenal, dalam kawasan kota, benteng kubu. Jadi rumah semua sempit-sempit, rapat-rapat. Dan saya masih lihat tinggalan kota yang seperti ini. Seperti saya belajar di Yaman, kawasan yang saya belajar ni, kota tu demikianlah, memang rapat-rapat, jalan pun halus-halus, kecil-kecil. Jadi bila dibawa ke kampung pedalaman, mereka mendapat udara yang lebih segar, udara yang lebih baik, dan ia bagus untuk pembesaran. Oleh kerana itu zaman Rasulullah dan memang custom orang Arab kota pada ketika itu, bayi mereka memang diambil oleh ibu-ibu susuan. Di samping mereka itu pun peluang pekerjaan untuk wanita-wanita daripada Arab pedalaman. Sebab dia dah memang jadi kehendak, custom, dia jadi need orang-orang kota. Macam zaman sekarang orang kota nak ambil maid, katakan dalam rumah, maid ya. Sebab apa? Keperluan nak bantu sebagai pembantu rumah dan sebagainya. Di zaman dahulu ni, pembantu rumah seperti itu dalam bentuk ibu susuan, tapi bukan dalam rumah, memang dibawa ke kampung pedalaman. Ketika Rasulullah diambil oleh Halimah Sa'diyah, Halimah Sa'diyah tak datang seorang, beliau datang dengan 40 orang perempuan. 40 orang perempuan yang memang datang rombongan untuk nak cari anak-anak susuan, untuk di samping dapat upah, di samping anak ini akan tumbuh membesar dengan mereka. Di samping itu mereka dapat upah 40 susuan. Cuma Halimah Sa'diyah pada asalnya beliau berat untuk mengambil Rasul sebab dengar ini anak yatim. Ini anak yatim.
Yang mana seluruh daripada rakan-rakan yang lain semua dah dapat anak-anak susuan, dan semua dah berangkat bergerak balik ke perkampungan Sa'ad, Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ni daripada Mekah lebih kurang 30 hingga 40 km jauhnya. Di perkampungan pedalaman, dia terletak 30-40 km luar daripada kota Mekah. Halimah Sa'diyah sampai agak lewat sikit kerana beliau ada masalah kenderaan pengangkutan. Untanya lemah. Untanya sangat lemah pada ketika itu. Jadi beliau sampai lambat. Bila sampai lambat, tengok rakan-rakan yang lain semua dah nak berangkat balik. Jadi kawan-kawan dia kata, kami ada dengar satu lagi baby tak kena ambil. Tapi dia baby anak yatim lah, tak tahu kau nak ambil ke tak. Maka Halimah Sa'diyah mengatakan kepada suami, bang, kita pusing-pusing dulu. Kita pusing-pusing dulu. Nanti kalau dah betul-betul tak ada, baru kita tengok anak yatim. Sebab biasa anak yatim ni upah tak berapa dah. Upahnya tak berapa nak lebat berbanding dengan anak-anak orang lain yang lebih berada. Ya, Halimah Sa'diyah pusing-pusing, tengok semua dah tak ada dah. Semua memang dah kena angkut dengan kawan-kawan dia balik ke perkampungan pedalaman. 39 baby dah diambil. Semua bayi masih merah-merah lagi. Mereka diambil memang minggu pertama, minggu kedua. Dan pada ketika itu Rasulullah berumur 4 hari ketika Halimah Sa'diyah sampai, ketika rombongan ini sampai ke Mekah. Maka Halimah Sa'diyah mengatakan kepada abangnya, suaminya, bang, jomlah kita tengok. Jom kita tengok, kata yang anak yatim tu. Yelah, better than nothing kan, suami dia kata. Better than nothing. At least kita balik tak tangan kosong lah, at least adalah juga. Walaupun kalau anak yatim pun dapat upah sikit pun, at least ada upah. Kalau langsung tak ambil. Sebab sekarang tengah musim kemarau. Ketika itu musim kemarau, dan haiwan-haiwan ternakan pun dalam keadaan yang kurus-kurus, termasuk pengangkutan kenderaan Halimah Sa'diyah kurus. Bahkan Halimah Sa'diyah tu pun sebenarnya dah kurus dah waktu tu. Ada masalah kemarau makanan. Halimah Sa'diyah ketika itu beliau pun ada anak sebenarnya. Beliau ada anak kandung beliau yang masih menyusu. Tapi anaknya itu pun selalu tak cukup susu. Sebab susu kurang. Tapi beliau terpaksa juga ambil anak susu yang lain. Sebab dah memang custom, nak ambil upah juga. Sebab keadaan dah memang sempit, nak tak nak memang kena ambil juga. Walaupun anak kandung susuan beliau pun tak cukup selalu susu. Ini struggle of life, nak tak nak kena ambil juga. Maka ketika Halimah Sa'diyah nak menuju ke rumah Siti Aminah, pada ketika itu ada di hadapan tu atuk Rasulullah bernama Abdul Muttalib. Terserempak. Nak ke mana ni? Sebab kawasan tu memang kawasan Bani Hashim. Orang-orang Bani Hashim duduk situ. Okay. Nak jumpa siapa? Sebab nak mahala ke sana ni mesti nak jumpa ahli keluarga Abdul Muttalib. Nak jumpa siapa? Kata kami nak jumpa, kata ada anak yatim. Nak disusukan. Tu cucu saya tu. Siapa nama awak ni? Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah. Kemudian Abdul Muttalib terus mengambil good omen, dia panggil good omen, iaitu suatu nama yang baik untuk diambil sikap optimistik, untuk diambil tuah. Wah, Halimah, hilm wassa'at. Maksudnya al-hilm ni maksudnya forbearance. Forbearance ni orang yang sabar dan tabah, ketabahan yang jitu maksudnya. Al-hilm dia suatu bentuk ketahanan, ketabahan yang penuh dengan kesantunan. Dalam bahasa Inggerisnya forbearance, dalam bahasa Melayu tak ada. Kita susah nak terjemah. Boleh terjemah kesantunan,
Tapi kita tak faham maksud kesantunan. Dia bukan sekadar sopan santun begitu saja, tapi dia berdasarkan suatu bentuk kelembutan jiwa. Dia panggil al-hilm dalam bahasa Arab, hilm. Tapi dalam bahasa English ada perkataan yang hampir mirip untuk nak memanai perkataan al-hilm. Al-hilm, hilmi, macam kita panggil orang hilmi kan, itu daripada perkataan hilm. Dalam bahasa English dia panggil forbearance. Kalau di antara kita yang faham English, dia lebih faham apa maksud forbearance. Ya. Saat maksudnya kebahagiaan. Kebahagiaan. Jadi Abdul Muttalib, yang ambil cucu aku ni Halimah Sa'diyah, ini tanda anak aku ni, agar anak cucu aku ni dapat sifat forbearance dan kebahagiaan. Sifat kesantunan, saya terjemahkan kesantunan dan kebahagiaan. Subhanallah. Susu orang yang namanya kesantunan dan kebahagiaan, memang benar-benar Rasulullah lah orang yang paling bersopan santun, orang yang paling tabah, orang yang paling memiliki sifat forbearance, orang yang paling bahagia hidupnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Muhammad itu sendiri adalah terpuji, bagi adalah makhluk yang terpuji di sisi Allah. Nama ibu Rasulullah SAW adalah Aminah, yang bermaksud memberi keamanan. Benar Rasulullah telah mendapat hakikat nama tersebut, bahawa bagindalah pengaman kepada dunia ini dan akhirat. Di akhirat bagindalah yang akan memberi keamanan kepada manusia, yang memberi syafaat yang agung yang besar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah penuh dengan keamanan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesejahteraan dan kasih sayang. Ayah Rasulullah bernama Abdullah, yang bermakna hamba Allah. Bagindalah yang menzahirkan makna kehambaan dan hakikat ubudiyah yang hakiki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda dipuji oleh Allah sebagai orang yang diterima sebagai hamba Allah yang paling tinggi darjatnya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allah memanggil Rasul dengan 'abdihi, hamba. Dan itu adalah pangkat yang tinggi. Pangkat yang tinggi seorang manusia di sisi Allah adalah hamba. Baginda Muhammad bin Abdullah, bagindalah orang yang paling menzahirkan hakikat kehambaan yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang diciptakan sebagai hamba lalu menzahirkan kehambaan dirinya yang sebenar kepada Allah, maka sudah tentu ianya sebuah ketinggian darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bidan yang menyambut kelahiran Rasulullah SAW bernama Syifa. Wanita yang menyambut kelahiran Rasulullah, seorang wanita Quraisy bernama Syifa. Syifa adalah ibu kepada seorang anak yang beliau lahirkan, yang kemudian dia menjadi pengikut Nabi SAW, menjadi sahabat Nabi SAW yang paling kaya sekali, bernama Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, beliau adalah sahabat Nabi yang paling kaya sekali, dan juga beliau termasuk daripada asyarah mubasyarah, orang yang telah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang telah dijamin syurga ini ketika beliau meninggalkan harta triliun. Beliau triliun sebenarnya lebih, lepas triliun yang zillion harta Sayyidina Abdul Rahman bin Auf tidak terkira, terlalu banyak. Beliau bukan triliun sebenarnya, atas triliun. Triliun ni biasanya sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat Nabi yang lain ada yang triliun billion million ramai sahabat. Tapi untuk Sayyidina Abdul Rahman bin Auf bukan lagi triliun. Barang dagangannya kalau diletakkan di atas unta-unta dan dibariskan unta tersebut, unta yang pertama, yang paling depan mencecah ke Mekah, yang paling belakang baru keluar daripada kota Madinah.
Itu komoditi yang dimiliki oleh Sayyidina Abdul Rahman bin Auf berkat ibunya yang menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ini suatu ketika beliau masuk dalam tandas. Pada ketika itu di kedai, kawasan kedai, ada satu orang bawa unta dengan barang dagangan untuk jualan komoditi. Di lalu depan kedai Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dia nampak ada pembantunya yang jaga kedai tersebut. Kamu nak beli tak barang-barang dagangan atas unta ni semua? Saya nak jual secara borong. Lepas tu pembantu tadi kata, saya kena tanya bos. Kata, bos mana? Kata, bos saya ambil air. Sebenarnya saya tak ada masa nak tunggu sebab I need to go now. Kata, I'm in rushing. Kalau nak, kena confirm sekarang. Zaman tu tak ada WhatsApp, aku nak tanya. Kalau WhatsApp mungkin dia boleh jawab dalam tandas WhatsApp, yes ke no. Jadi pembantu tadi pergi kat kawasan tandas. Ada bos dia. Bos, ini ada orang bawa barang dagangan nak jual dengan harga sekian. Barang ni daripada gini-gini, sifatnya begini. Bos dia pun terfikir, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni bos. Orang ni, aku dalam tandas masih nak cerita pasal bisnes ni. Nanti ya tunggu aku keluar daripada tandas lah kan. Jadi Sayyidina Abdul Rahman bin Auf bagi isyarat. Gitu. Maksudnya call. Tu. Takkan nak bercakap dalam tandas. Makruh bercakap dalam tandas. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Walaupun ni bisnes besar datang, bos dia nak cepat jawapan cepat. Pembantu tadi kata, apa maksud ni? Maksudnya setujulah kot ni. Okay, setuju. Okey bos. Dia pun balik ke kedai. Dia kata, okey, berapa harga? Dia pun jual, dia pun beli. Tak lama lepas orang tadi pergi, datang seorang yang dia tengok, cantik-cantik lah barang atas unta ni. Tak sempat turunkan lagi pun barang tu, tak sempat. Saya nak beli ni semua. Lepas tu pembantu kata, boleh saya jual dengan harga sekian, berlipat kali ganda. Orang tu pun setuju, berlipat kali ganda daripada harga kos saja. Tapi saya kena tanya bos tu. Pembantu tadi pun jumpa balik Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, masih dalam tandas lagi, mungkin nombor 2. Bos, yang barang tadi tu yang kita bawa pergi, ada orang nak beli ya? Ada orang nak beli dah dengan harga berlipat kali ganda. Macam mana bos? Bos bagi isyarat. Maksudnya tunggu aku keluar dulu lah. Aku tengah masih nak bagi tahu, aku tengah dalam bisnes pelaburan aku sendiri. Nanti dulu keluar dulu. Pembantu dia ni pun bela-bela macam tu. Okay, yes lah tu kan. Yes lah. Beliau pun keluar balik, kata okey. Bos kata okey. Dia pun bayar berlipat kali ganda, berlalu pergi. Bawa bos tadi keluar, mana tadi barang? Barang dah pergi, ini keuntungan dia. Kau ni aku dah beli air, kau jangan nak minta aku bercakap. Mungkin pekerja baru tu, wallahualam. Tapi dalam keadaan macam tu pun berlipat keuntungan dia tak. Sayyidina Abdul Rahman ni kalau sedekah siang hari, pagi hari, nanti di petang hari dah berlipat kali ganda keuntungan yang Allah SWT berikan kepada dia. Demikian Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Ibunya Syifa yang menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Benar Rasulullah SAW ini
adalah pembawa syifa kepada umat manusia, penawar buat zahir dan batin, zahir dan batin kepada umat manusia. Baginda penawar, baginda ubat, baginda syifa, baginda tabib yang hakiki kepada umat manusia. Lepas itu kita berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa jidaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bagi selawat syifa, maka para ulama mengarang selawat ini kena mengerti bahawa baginda adalah syifa kepada umat manusia. Walhasil, menurut ulama hakikat berkenaan dengan makna ummi bagi Rasulullah SAW, siapakah ulama hakikat? Iaitu ulama ma'rifat, iaitu orang-orang yang suci, bersih hatinya, jernih kalbunya, yang telah singkap rahsia-rahsia ketuhanan di dalam kalbunya, rahsia-rahsia tentang hakikat keistimewaan Nabi Muhammad SAW dalam jiwa para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, para awliya Allah, ulama ma'rifat, ulama hakikat. Mereka memahami al-ummi dengan maksud bahawa baginda SAW adalah induk kepada alam ini. Al-ummi daripada perkataan al-um. Al-um maksudnya induk. Dalam bahasa Arab, maksudnya induk. Induk kepada yang datang setelahnya. Sebab tu ibu dalam bahasa Arab dipanggil ummi. Ummi itu maksudnya induk. Anak tu induk dia, ibu dia. Dia keluar daripada ibu dia. Dia lahir daripada ibu dia. Jadi ibu dia induk kepada anak-anak. Mekah dipanggil induk kepada seluruh kota-kota di dunia ini. Mekah dipanggil sebagai Ummul Qura, tempat kelahiran Rasulullah SAW, dipanggil Ummul Qura. Biasanya kita tak terjemahkan ibu kepada kota-kota. Al-Qura maksudnya seluruh negeri-negeri, negara-negara, kota-kota, wilayah-wilayah, kampung-kampung, desa-desa, semua terkandung dalam bahasa Qura, Ummul Qura. Lepas Mekah dipanggil Ummul Qura di dalam Quran, induk kepada seluruh kota-kota di dunia ini. Kerana apa? Kerana seluruh dataran dan benua yang berada di atas permukaan bumi dunia ini semuanya adalah berasal daripada induknya, iaitu kota Mekah. Apa maksudnya? Maksudnya semasa Allah Ta'ala ciptakan bumi ini, pada asalnya tidak ada dataran langsung, semuanya diliputi dengan air. Seperti mana di dalam hadis Rasulullah SAW, tidak ada dataran langsung, sikit pun tak ada permukaan bumi. Semua laut, 100% bumi ini pada asal kejadian semuanya diliputi dengan laut secara 100%, tidak ada permukaan bumi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ketika Allah takdirkan untuk permukaan bumi terbentuk di alam ini, maka tempat yang pertama munculnya permukaan bumi tersebut adalah di Kaabah yang sekarang ini, Kaabah. Kenapa tempat itu begitu mulia sampai kita semua sembahyang menghadap di situ? Di situ tempat asal usul bumi. Kita takkan dapat hidup atas bumi ini kalau tanpa Kaabah tadi, tanpa tanah Kaabah ini. Kaabah, kenapa dipanggil Kaabah? Kenapa tanah itu dipanggil Kaabah? Kaabah ini daripada bahasa Arab maksudnya Ka'bun. Ka'bun ni maksudnya sesuatu yang tertonjol keluar. Tertonjol keluar itu maksud Ka'bah. Sebab tu dalam bahasa Arab kita punya buku lali juga dipanggil sebagai Ka'bun. Buku lali kita dalam bahasa Arab dipanggil Ka'bun kerana dia adalah sesuatu yang tertonjol keluar. Cuba tengok buku lali kita. Buku lali tepi ni kan, tepi ni buku lali, dia tertonjol keluar di kaki kita.
Jadi tanah yang mula-mula tertunjuk keluar, yang keluar daripada laut adalah tanah Kaabah itu. Maka negeri yang pertama terbentuk daripada tanah yang keluar daripada Kaabah adalah kota Mekah. Kemudian semenanjung Arab. Kemudian ianya merebak, dia keluar tanah tu berberanak. Maksudnya dia tersebar menjadi benua, satu benua yang besar. Kemudian banjir besar melanda. Kemudian dia memecahkan satu dataran tanah yang begitu luas menjadi terpecah-pecah. Menjadi ada dataran menjadi benua Amerika, ada menjadi benua Afrika, ada menjadi benua Asia, ada menjadi kepulauan Australia yang besar. Nampak macam sekarang ni terpisah kan? Pulau Australia, New Zealand ni jauh. Dulu semua satu. Semua asal daripada tadi tu. Kaabah tersebar semua satu. Kemudian banjir besar melanda bumi ini zaman dahulu. Kemudian dia terpecah. Hatta benua Amerika Utara dan Amerika Selatan sampai ke Kanada atas pun semua dulu ada datang daripada tanah besar kita. Kemudian terpecah ke sana di bawah laut. Walhasil Rasulullah SAW dipanggil Ummi, induk. Kenapa? Kerana ruh yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ruh Nabi Muhammad SAW. Dan ruh itu adalah berunsur cahaya, berunsur nurani. Sebab itu ruh Nabi SAW itu dipanggil juga sebagai Nur Nabi Muhammad SAW. Dan ruh Nabi SAW bukan saja ruh yang pertama, bahkan kejadian yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ruh Nabi SAW lebih awal daripada penciptaan Arasy dan Kursi. Penciptaan ruh Nabi SAW lebih awal daripada penciptaan syurga dan neraka. Ruh Nabi SAW lebih awal daripada langit dan bumi. Ruh Nabi SAW lebih awal daripada Nabi Adam yang berjasad. Ruh Nabi SAW yang berunsur cahaya itu lebih awal lagi. Sebenarnya roh kita semua pun semua lebih awal. Sebelum kita datang di alam dunia ni, roh kita sudah ada. Hidup di alam roh ni, kita tak tahu berapa juta tahun ketika di alam roh kita hidup sebagai roh sebelum kita datang ke alam dunia ni. Ulama Imam Siki mengatakan al-arwah qabla al-ajsad. Para ulama majoriti para ulama mengatakan sebelum kita wujud dalam bentuk yang jasmani fizikal ni, kita semua dah wujud dalam bentuk cahaya, iaitu roh. Bentuk roh. Dan daripada sekian roh Nabi SAW adalah yang pertama. Bahkan roh itulah yang mula-mula sekali menyembah Allah. Sebelum kejadian yang lain dicipta, sebelum adanya Sidratul Muntaha, sebelum ada Lauh Mahfuz, sebelum ada Al-Qalam, sebelum ada Baitul Ma'mur, 7 petala langit, 7 petala bumi. Sebelum ada segalanya, roh Nabi SAW sudah pun beribadah kepada Allah, sudah pun mencintai Allah, sudah pun memuji Allah, sudah pun bertasbih kepada Allah, sudah pun dahulu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala keseorangan. Ini kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu di arasy Allah hanya tertulis nama Allah dan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelah nama Allah dan nama kekasihnya Muhammad. Riwayat hadis juga menyebutkan bahawa nama Allah tertera beserta dengan nama kekasihnya di setiap daun-daun di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, pada setiap kubah-kubah istana penghuni syurga Allah, pada setiap kemah-kemah, pada setiap daripada pintu-pintu gerbang syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ulama derive daripada riwayat hadis ini bahawa kewujudan alam ini adalah penceritaan kepada percintaan antara Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menumpang kasih. Kerana itu kita kena banyak selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di situ kita menunjukkan yang kita menumpang kasih atas kewujudan kita ini pun menumpang kasih kewujudan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ulama Nabi SAW itu yang bersifat nur, pancarannya itulah, kesan daripada pancaran nur Nabi SAW itulah yang membentuk alam ini. Seperti mana tempat lahir Rasulullah ketika berjasmani di dunia ini, iaitu Mekah, daripadanya menjadi induk kepada seluruh kejadian permukaan bumi ini. Demikianlah bagaimana Allah menjadikan roh Nabi SAW itu sebagai induk kepada seluruh penciptaan alam ini, seluruh kejadian alam ini, yang menciptakan Allah, yang menjadikan Allah, yang membentuk Allah. Hanya sini Allah Ta'ala jadikan hikmah yang terbesar di sebalik penciptaan ini adalah daripada berasal usul daripada kekasihnya yang teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia seluruh makhluk ini semuanya berasal daripada pancaran daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada keberkatan roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bagi kita dipanggil rahmatan lil alamin. Rahmat yang Allah Ta'ala letak pada baginda itu meliputi seluruh alam ini. Dan alam ini adalah tercipta dengan rahmat Allah, bukan dengan kemurkaan Allah. Sifat yang paling dominan pada Allah adalah sifat rahmat. Sebab itu namanya Ar-Rahman Ar-Rahim kita ulang di mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim. Nama Ar-Rahman Ar-Rahim, dua-dua nama itu daripada perintah Ar-Rahman. Kita tak baca Bismillahirrahmanirrahim Jabbar, Bismillahirrahmanirrahim Muntaqim, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Ulang. Sebab ini nama Allah yang menerangkan tentang sifat yang paling dominan yang ada pada Allah SWT, iaitu sifat Rahman. Di nama Ar-Rahman daripada rahmat, Ar-Rahim daripada rahmat. Dan Allah ciptakan alam ini kerana rahmat Allah, bukan kerana murkanya. Dengan rahmat Allah, kerana Allah cinta. Dan yang dipanggil sebagai rahmat Allah secara penzahiran itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita sebut rahmat Allah secara manifestasi pada kewujudan alam nyata, itulah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan alam ini segalanya diliputi dengan rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu ulama menyatakan rahmat perlu difahami dengan dua bentuk yang paling utama. Yang pertama sekali adalah sifat Allah. Rahmat sebagai sifat Allah, yang ini azali, abad, azali pada Allah, qadim pada Allah, dia menjadi sifat Allah. Dan yang satu rahmat yang diciptakan Allah, yang ini baharu, dia sebagai penzahiran kepada sifat rahmat. Kita perlu tahu alam ini sekali adalah penzahiran daripada sifat-sifat Allah, yang mana sifat-sifat itu kita dapat baca pada setiap nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penzahiran sifat tersebut, manifestasinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ulama menyatakan bahawa Rasulullah itu adalah rahmat Allah. Bila sebut rahmat Allah, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di hari akhirat Rasulullah bagi syafaat uzma itu untuk semua orang. Syafaat uzma itu kan syafaat yang terbesar, bukan saja pada umat Islam, tapi orang kafir pun dapat syafaat tersebut. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, semua dapat syafaat uzma. Tak seorang pun yang terlepas daripada mendapat syafaat Rasulullah SAW. Syafaat uzma adalah syafaat untuk memudahkan perhisaban. Itu semua didapati oleh semua makhluk. Cerita ni panjang untuk saya nak fahamkan syafaat uzma ni, macam mana semua manusia dapat syafaat uzma. Itu nanti cerita lain. Walhasil baginda sallallahu alaihi wasallam lah pengaman di dunia dan akhirat. Baginda pensyafaat kepada seluruh manusia. Baginda itu dizahirkan rahmat di hari akhirat. Semua orang nak mencari Rasulullah. Nabi-nabi pun nak bernaung di bawah Rasulullah SAW. Itu rahmat. Rahmatan lil alamin, rahmat buat sekalian alam, semesta alam. Demikian kedudukan dan keistimewaan
khusus yang Allah SWT pilih Nabi kita dan juga Rasul kita. Maka perjalanan kita di dunia ini adalah kembali kepada asal kita, kembali kepada asal, yang mana roh Nabi SAW itu paling mengenal Allah. Bagaimana kita juga menjadi orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan asal usul Nabi Adam juga ada berasal daripada nur Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Adam AS Allah Ta'ala tempatkan di syurga. Maka fizikal kita ini berasal daripada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tempat nenek moyang kita. Maka perjuangan kita di dunia ini bagaimana nak balik ke kampung asal, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala dari segi rohani kita nak balik kepada asal, iaitu mengenal dan bercinta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti mana ruh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Sampai di situ untuk apa yang saya terangkan pada hari ini, saya tulis dalam bentuk yang lebih ilmiah dalam kitab yang akan dicetak, insya-Allah mudah-mudahan dalam tahun ini akan dicetak. Kitab ini berjudul Solat Seolah-olah Melihat Allah. Judul kitab ini adalah Solat Seolah-olah Melihat Allah. Di dalam kitab ini saya tuliskan secara ilmiah dalil-dalil apa yang saya sebutkan hari ini, bahawa ciptaan yang pertama adalah nur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua berasal daripada nur itu. Perbincangannya tidak semudah seperti mana yang saya terangkan sebentar tadi, kerana ini perbincangan yang panjang daripada para ulama, yang mana seluruh perbincangan ulama muktabar Ahlussunnah wal Jamaah berkenaan dengan nur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saya muatkan dalam buku yang terbaru ini berjudul Solat Seolah-olah Melihat Allah. Saya bawakan perbincangan itu dalam kitab ini kerana untuk kita solat seolah-olah melihat Allah tanpa pancaran nur Nabi sallallahu alaihi wasallam pada diri kita, kita tidak akan dapat mencapai sebuah solat yang dipanggil sebagai solat yang seolah-olah melihat Allah. Kita tidak akan dapat mencapai menjadi orang yang beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Mudah-mudahan Allah SWT gunakan kita hakikat itu untuk mencapai maqam al-ihsan, iaitu beribadah seolah-olah melihat Allah SWT dengan pancaran nur Nabi sallallahu alaihi wasallam pada diri kita. Semoga Allah Taala jadikan kita cahaya, Allah jadikan fizikal kita, zahir batin kita cahaya, penglihatan kita cahaya, pendengaran kita cahaya, urat kita cahaya, tulang belulang kita cahaya, daging kita cahaya, pembuluh darah kita cahaya, atas kita cahaya, kiri kita cahaya, kanan kita cahaya, bawah kita cahaya. Mudah-mudahan setiap bulu roma dan rambut kita bercahaya, dan moga Allah tambahkan cahaya pada kita, dan moga Allah sempurnakan cahaya kita buat diri kita. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdari sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tanda majlis kita dan tasbih kifar dan surah al-asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.